Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okey, so saya open untuk sesi Q&A. Okey, tentang anak yang lambat bercakap, anak speech delay. Alright, so ada sebarang soalan, boleh tulis di ruangan komen. So, saya cuba jawab. Alright. Hai Puan Ella, Puan Ella. Salam Puan Aziza. Hai Puan Elsa, selamat malam. Alright. Okey. So, ada soalan. Okey. Anak 3 tahun 5 bulan ada 35 words. Bila agaknya dapat buat ayat? Mama nak susu. Alright. Okay, so untuk anak mula buat ayat. Kan ni rules je lah. Kira anggaran bilangan vocab yang anak kena ada untuk boleh buat ayat. Okay, so syarat dia untuk boleh buat ayat ni, dia ada syarat dia. Yang pertama sekali adalah syarat dia adalah bilangan vocab yang anak dah ada. Macam sekarang anak dah ada 35. Okay, so biasanya anak akan mula buat ayat bila ada lebih kurang plus minus 50. Termasuk bunyi. Termasuk macam bunyi-bunyi haiwan, bunyi-bunyi kenderaan ke. Okay, itu termasuk dalam vocab yang disebut juga. Kan. Termasuk yang itu. So kira lebih kurang lah plus minus. Mungkin ada anak yang perlukan lebih banyak. Ada anak kurang daripada 50 pun dah boleh buat ayat. So depends. Alright, cuma sekarang ni kalau kata anak dah ada 35 words, dah boleh dedahkan dengan banyak jenis ayat dekat dia. Okay, dah boleh dedahkan dengan pelbagai jenis ayat supaya anak tadi ni dapat pendedahan awal dipanggil sebagai conditioning. Kita dah bagi contoh awal-awal untuk anak tu ready dia punya mind biasa dengan ayat 2 patah perkataan, tahu macam mana nak sambung and then dia faham setiap ayat tu ada beza makna macam tu kan. So, nanti bila dia ready dia akan buat. Okay, conditioning. So, itu 50 tu baru buat ayat 2 patah perkataan. Okey, baru buat ayat 2 patah perkataan. Contohnya, Mama nak, nak susu macam tu. Alright, so itu untuk buat ayat. Alright, so tu dari segi bilangan. Dari segi kuantiti pun kualiti pun memainkan peranan. Kualiti ni apa? Jenis vocab yang anak dah ada. Dalam 35 tu, Puan kena tengok apa jenis vocab yang anak ada. Contoh kan, ada tak nama-nama objek, ada tak perkataan-perkataan kata kerja. Kata kerja ni maksudnya lebih kepada kata-kata perbuatan lah. Ada tak dia sebut? Ada tak dengar ada mungkin kata-kata sifat, panas, sejuk, kotor ke contoh. Alright, so biasanya yang ini ataupun greetings lah, bye-bye, greetings punya word. So kepelbagaian jenis vocab tadi pun memainkan peranan untuk anak boleh buat ayat. Sebab bila kita buat ayat, is a combination of perkataan. Nak susu kata minta dengan nama objek. Minum susu kata kerja dengan kata nama. Ada combination. So that's why bukan hanya bilangan, kena tengok jenis juga. Okay, itu satu. So kalau kata nak anak boleh buat 3 patah perkataan, okay, Mama nak susu 3 patah. So yang ini anak dah kena boleh sebut at least sekurang-kurangnya 200 perkataan. Biasanya kefahaman dia dah ada lebih kurang dalam 500 lebih. Kefahaman vocab yang dia ada dan dia dah sebut dalam 200 lebih. Yang ni biasanya dia akan start buat ayat 3 patah perkataan. Itu dari segi kuantiti. Alright, so kena tambah lagi lah, tambah bagi contoh ayat, tambah bagi contoh ayat. So banyakkan perbualan dan bagikan ajar pelbagai jenis perkataan. Pelbagai kategori yang saya ada sebut tadi tu. Ada banyak kategori sebenarnya perkataan kita ni. Setiap satu kategori tu ada macam-macam jenis perkataan. So make sure anak tahu. Kita ajar untuk sampai anak tahu really maksud setiap perkataan yang kita sebut tu. Even kalau kita cakap, okay, pergi duduk kat ayah. Duduk dekat ayah kan. Duduk, faham tak? Dekat. Macam kita bahasa Melayu, kat tu maksudnya di lah kan. Kat. Kat tu apa maksud kat? Bila nak pakai kat. Duduk kat ayah. Ayah. Contoh setiap satu kata tu dia kena faham dan baru dia boleh combine. Okay.
Okay, so itu dari sudut ayat lah. Okay, and then okay, aku salam Puan Anis. Anak baru start sebut macam dad, daddy, yang lain tu macam tak jelas. Tengok umur. Puan Anis. Setahun 3 bulan. Okay, setahun 3 bulan kalau baru start first word tu normal lah tu. Sebab range untuk start first word setahun ke setahun setengah. So dalam range itu kalau anak dah mula buat first word, walaupun sebutan tak tepat, it's okay. Tapi yang penting ada makna. Contoh, dad, daddy tu merujuk kepada daddy dia. Kan nampak daddy dia sebut dad ataupun daddy contohnya kan dekat daddy. Betul-betul kita tahu daddy tu memang merujuk kepada orang yang betul. So itu dikira sebagai vocab lah. Kan. So untuk setahun 3 bulan dah ada 1-2 perkataan ni, perkataan bermakna 1-2 dalam 1/5 perkataan tu pun dah normal. Macam tu. Okay. Okay. Okay, macam mana kalau anak yang umur 5 tahun dia sebut belakang je, lepas tu dia sebut ma, pa, mi, pi. Ma, pa, mi. Oh, ma jadi pa, mi jadi pi. So yang ini ma jadi pa. Kan pergerakan mulut sama tak? Pergerakan mulut sama kan? Ma dengan pa. Beza dia apa? Sengau dengan tak sengau. Itu je beza ma, bunyi dan bunyi p. Sengau dan tak sengau. Okay. So, kalau macam ni 5 tahun dia sebut belakang-belakang, ya definitely itu dah dikira sebagai ada kelewatan dari segi perkembangan pertuturan, sebutan perkataan, sebutan bunyi. Kan dia ada beza tau, perkembangan bahasa dari segi vocab dan juga perkembangan untuk bunyi perkataan. Ada beza. Dia different milestone lah. Okay, so kalau kata 5 tahun masih cakap hujung-hujung ataupun belakang-belakang, itu definitely kalau nak pergi buat rawatan treatment pun dah boleh. And untuk yang dia salah sebut ma jadi pa, mi jadi pi, meh tukar kepada pe, yang ini yang pertama sekali kena tengok pernah tak pergi buat check hearing. Tu soalan pertama saya. Pernah check hearing tak? Pernah tak buat masalah check masalah pendengaran? Kalau dah buat then everything okay, maksudnya okay, mungkin dia lebih kepada dia tak sengaukan bunyi tu. Lebih kepada cara dia, sebenarnya pelat lebih kepada cara dia, bukan kadang-kadang bukan ada isu structure sangat pun. Kebanyakan lah, kalau yang memang ada isu struktur mulut pun ada, tapi kebanyakan yang ada isu dengan struktur mulut ni selalunya anak-anak yang ada sindrom something, apa-apa sindrom. Kan ada sindrom-sindrom yang menyebabkan struktur dalam mulut tu dia lain. Itu ada kaitan. Tapi kalau anak tu tak ada sindrom, tak ada apa, biasanya dia pelat tu bukan disebabkan oleh struktur yang tak okey. Cuma lebih kepada cara dia sebut bunyi tu. Tersalah buat daripada kecil, tersalah. Dia dah jadi habit. Macam tu. So yang ni nak kena ajar untuk sengaukan bunyi tu. Ada getar kat sini. Ataupun kat pipi. Kalau kita buat bunyi tu, tutup. Ada getar. Kalau tak ada getar. Kan ada beza lah. Maksudnya dia ada cara untuk kita betulkan setiap bunyi pertuturan tu. And also nak betulkan untuk cakap hujung-hujung tu. Tu berbeza. Cakap hujung-hujung cara betul dia lain. Salah sebut bunyi cara betul dia lain. Terapi dia lain. And kena tengok juga anak tadi ni umur 5 tahun. Bahasa dia at least dah boleh buat ayat. Itu baru boleh pergi buat betulkan pertuturan dia. Tapi kalau 5 tahun baru mula bercakap. Masih lagi single words ataupun baru start buat ayat. Okay, baru start buat ayat. Maksudnya baru start. So kalau baru start bercakap, yang itu untuk dia punya pelat, kita consider as okay. Tak apa dulu. Tak apa dulu, yang itu betulkan kemudian. Fokus untuk betulkan dia punya bahasa dulu. Tambah vocab dia, buatkan ajar dia untuk buat ayat lebih panjang. Dia macam tu. Sebab kalau untuk anak yang lambat bercakap ni, dia tricky sikit untuk kita betulkan sebutan tadi ni. Kita kena make sure bahasa dia, vocab dia, ayat dia dah okay. Baru kita boleh buat yang betulkan pertuturan sebutan tadi tu. Pelat dia tadi ni. So kena tengok mana satu yang sesuai. Alright. Okay. Okay, normal ke anak 2 tahun 2 bulan campur English Malay? Dia tak kisah. Kita tengok sebenarnya campur bahasa ni benda tu common dekat Malaysia. Sebab kita pun cakap campur-campur, betul tak? Kita, orang dewasa ni, kita pun cakap bahasa Melayu dan bahasa Inggeris bercampur-campur kadang-kadang tu. So benda tu adalah
tak salah dan tak jadi masalah kalau anak kita pun cakap campur sebab dia dengar bahasa bercampur-campur kat Malaysia ni. Kat TV ada bahasa Inggeris, kita cakap bahasa Melayu. Kan dia macam kita lah, kita tahu bahasa Melayu, kita tahu bahasa Inggeris, kita campurlah sesuka hati kita mana satu nak sebut, mana satu yang teringat kat otak. Jadi sebenarnya dia tak kisah anak umur berapa, orang dewasa pun kalau cakap bercampur, untuk negara yang memang ada banyak bangsa, banyak bahasa, benda tu bukan satu masalah dan bukan satu isu pun. Kita tak dan even untuk anak yang bercakap lebih daripada satu bahasa, campur bahasa tidak menyebabkan anak delay. Dia bukan faktor penyebab anak delay. Campur bahasa bukan faktor anak delay. Definitely bukan. Sebab anak tu lahir, dia tak tahu pun bahasa yang kita cakap dengan dia, apa nama bahasa tu. Even dia pun tak tahu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris tu adalah dua bahasa yang berbeza. Anak tu tak tahu. Yang dia tahu, apa maksud. Dia kena tahu maksud. Tak kisah bahasa apa, kalau dia tahu maksud, dia akan boleh pakai. Dia akan boleh cakap. Dia akan boleh guna benda tu untuk buat ayat ataupun sebagainya. Alright. So kalau kata 2 tahun 2 bulan, boleh campur bah, dis, mi, jom, nak water. 2 patah perkataan dan okey. Sebab 2 tahun boleh buat 2 patah perkataan dan normal lah. Alright, campur ke tak campur. Kalau dia campur bahasa Melayu, bahasa Mandarin ke, dengan bahasa Tamil ke, okey je. Yang penting dia menyampaikan maksud dengan betul. Alright. Okay. Autism kids 4 years old, I call his name, no respond. Okay, so kalau untuk autism ataupun apa-apa isu kadang-kadang ADHD yang panggil nama tak respon. Okay, untuk anak-anak yang bila kita panggil nama dia tak respon, so yang ini kita kena tengok adakah anak tadi ni mengalami masalah kita panggil sebagai masalah pada tumpuan, attention. Attention. So attention ni ada beberapa jenis. Salah satunya, adakah anak tadi ni boleh memproses tumpuan otak. Kita kira tumpuan tu sebagai kebolehan otak untuk memproses maklumat. Itu tumpuan untuk belajar. Alright, so even untuk anak bercakap, bila kita sebut tentang tumpuan, adalah kebolehan otak tadi memproses banyak rangsangan yang diterima. So kalau kata anak tadi ni ada kesukaran untuk respon kepada nama, biasanya kesukaran dia adalah pada tumpuan, iaitu dia tidak boleh memproses maklumat yang banyak dalam satu masa, yang dipanggil sebagai channel attention. So channel attention ni macam mana? Channel attention ni adalah kita, contoh kita tengah buat sesuatu, kita tengah menulis, contoh kita tengah menulis, so kita sebenarnya kepala otak kita tengah memproses apa yang tangan kita tengah buat, apa yang tengah tulis hari tu. So kita punya otak tengah fokus kepada apa yang kita tengah tulis. Tiba-tiba ada bunyi loceng. Loceng pintu contoh dia. Kita akan daripada menulis tu, kita bila ada bunyi lain, so dia ada rangsangan luar yang lain, lebih daripada satu rangsangan, saya kata, kita boleh respon. Ada loceng lah, ada orang datang kot. Dan kita boleh respon appropriately kepada rangsangan tu. Mungkin pergi buka pintu, pergi tengok siapa yang datang, contoh. Kita boleh respon. So itu maksudnya channel attention. So untuk anak yang ada masalah attention, mungkin untuk anak autism ke, sometimes anak yang tak ada autism pun ada isu tu juga. Okay, even anak ADHD ke, kan yang ada isu pada attention ni, selalunya itu masalah dia. Dia tak boleh nak memproses banyak maklumat dan respon kepada banyak information dalam satu masa. Sebab dia melibatkan, bila kita nak respon kepada sesuatu, dia melibatkan pemprosesan maklumat tu dekat otak. Jadi ini adalah mungkin lebih kepada masalah tumpuan. So apa yang kita nak kena bantu dia, selalunya tumpuan ini ada masalah disebabkan oleh sensory yang masih lagi tak kita panggil, ada isu kepada sensory, pemprosesan sensory. Yang itulah orang panggil sebagai masalah sensory yang tu. Okay, masalah sensory dia boleh lead kepada masalah tumpuan. Okay, masalah sensory boleh lead kepada masalah tumpuan. Sebab tu untuk anak yang ada masalah tumpuan macam ni, susah nak respon, tak bagi respon kalau kita bercakap dengan dia, nampak macam tak sedar, nampak macam dalam dunia sendiri, yang macam tu. Yang ini selalunya terapis akan buat banyak aktiviti sensory. Sebab tu dia buat aktiviti sensory. Lompatlah, nanti main sensory punya play, messy play. It's all untuk sensory sebenarnya. Kenapa? Sebab sensory problem akan lead kepada attention problem. Because sensory kita kan tangan, penglihatan, mata, semua ni combination, betul tak? So untuk otak boleh respon kepada banyak rangsangan, dia kena belajar untuk proses banyak rangsangan yang diterima dalam semasa. Sebab tu kena banyakkan aktiviti sensory sebab nak bantu pemprosesan dekat otak, pemprosesan maklumat.
Kan tu kaitan dia. Sebab ada yang datang kata, "Saya nak suruh anak saya bercakap, yang buat aktiviti lompat-lompat ni kenapa?" Dia marah kita. So itu fungsi dia. Okay, itu fungsi dia lah untuk betulkan balik sensori. So kena check. Tak kisah sebenarnya anak diagnose autism ke, tak diagnose autism ke. Kalau ada isu pada tumpuan, ada nampak macam anak tu susah nak memberi respon ataupun nak memberi respon pada kita, ataupun nampak macam tak really sedar kita tengah bercakap dengan dia, ataupun nampak macam dia tak bagi tumpuan dekat kita, ataupun nampak macam anak tu berada dalam dunia sendiri, yang ini better pergi check lah dengan occupational therapist untuk check dia punya sensory. Mungkin dia perlukan rawatan dekat sensory tu untuk membantu dia belajar. Lepas tu bila dah ada tumpuan, lebih senanglah bila kita ajar perkataan untuk dia ingat, bila dia ajar perkataan untuk dia faham. Sebab bila kan belajar bercakap kan anak tu kena tengok gambar lah, tengok situasi lah, at the same time dia kena proses apa yang dia dengar serentak kan. Yang dengar, yang tengok untuk create kefahaman tu. Baru dia boleh bercakap. So that's why sensory ni sangat penting. Okay, so better check dekat situ. Okay. Okay, anak masuk 3 tahun tapi masih kurang buat ayat. Normal tak dia dan dia masih lagi ada bahasa alien. Okay, 3 tahun minimum. Okay, 3 tahun minimum ayat yang anak dah boleh buat adalah 3 patah perkataan. Itu minimum. Umur 3 tahun, 3 patah perkataan minimum. Kalau kata belum buat 3 patah perkataan, yang itu yang kita panggil ada lambat sikit. Perkembangan dari sudut mungkin vocab dia agak kurang daripada yang sepatutnya. Kan. So kena check balik sekarang di level mana, ayat dia berapa panjang, dah boleh buat ayat 2 patah dan berapa banyak perkataan yang dia dah boleh sebut. Okay, so kalau kata anak masih berada di level ayat 2 patah, bantu dia untuk buat 3 patah sebab dah 3 tahun. That's why sebab tu masih lagi ada bahasa alien sebab vocab tak mencukupi. Bahasa alien tu terjadi sebab anak tak cukup vocab. Dia nak bagi tahu banyak benda tapi vocab yang ada tak mencukupi. Dia belasah je lah dengan bunyi-bunyi seakan-akan bercakap, asalkan bunyi macam cakap. Kan, so dia keluarkan je sebab dia tahu nak sampaikan mesej, nak tarik orang punya perhatian, nak berkomunikasi ni kena cakap, kena keluarkan suara tapi nak cakap apa tak tahu. Vocab tak cukup, bukan tak ada, tak cukup. Nak cerita banyak-banyak tak cukup. So that's why dia buat bahasa alien tu tadi. So kita kena bantu dengan tambah more vocab, bagi dia faham more vocab supaya dia boleh tahu untuk bercerita ni nak pakai perkataan apa, nanti alien dia akan berkurang lah. Dia macam tu. Okay. Okay, anak masuk 4 tahun, panggil saya U. Kalau cakap Kit Yut. Kit Yut. Kit Yut. Shu. Dia ambil hujung-hujung. Yes, kalau ambil hujung-hujung untuk 4 tahun tapi dia dah boleh buat ayat kan? Sikit Yut, 3 patah perkataan, 2 ke 3 patah perkataan. Okay, 4 tahun, 2 ke 3 patah perkataan. Sebenarnya selalunya anak yang lambat bercakap, sebutan dia memang akan lambat sikit. So kena tengok pertama sekali dalam kes-kes yang macam ni, yang 4 tahun ada sikit delay pada bahasa dan also delay pada speech, pertuturan. Ada 2 tau sebenarnya, speech and language. Sebab tu kalau anda tengok saya punya title speech language, patologi speech adalah berkenaan sebutan, pertuturan bunyi. Kalau language berkenaan bahasa. Bahasa ni apa perkataan nak dah sebut, apa ayat dia, ada gesture ke tak ada gesture, communication dia macam mana, itu language. Okay, so dua-dua kena tengok. So kalau anak yang delay dari sudut language, means lambat bercakap. Lambat bercakap tu language tau sebenarnya. Tapi ramai orang pakai terms speech. Sebenarnya term tu salah. Tapi sebab ramai orang pakai, tapi it's okay. So saya pun guna untuk memudahkan kefahaman ramai orang. Okay. So sebenarnya kalau lambat bercakap sebenarnya language delay. Speech delay adalah anak yang language dia okey tapi kelewatan dari sudut sebutan. Contoh 4 tahun patut dah boleh sebut ke tapi dia tak boleh sebut lagi yang tu. Tu delay speech. So selalunya anak yang ada language delay come with speech pun akan delay sekali selalunya. Dua-dua akan delay, speech and language both akan delay. So kalau untuk anak Puan Ayu 4 tahun dia cakap hujung-hujung. 4 tahun sepatutnya dah boleh cakap penuh. Itu milestone kita panggil perkembangan yang normal, patut dah boleh cakap penuh. Okay, cuma sekarang ni kena tengok anak bercakap masa umur dia berapa. Adakah dia baru start bercakap ataupun dia dah lama bercakap. Sekarang kalau contoh
Umur anak 4 tahun tapi dia baru bercakap hari tu, masa 3 tahun baru start. Maksudnya dia punya speech age kita panggil, umur pertuturan dia adalah baru setahun. So kalau umur pertuturan baru setahun, yes, selalunya anak akan pelat pada masa ni. Dia belum belum akan boleh sebut sepenuhnya lagi sebab dia baru mula nak belajar untuk menggerakkan organ ni. Dia organ ni fine motor tau. Fine motor kan perlu masa untuk berlatih nak bagi cantik dia punya koordinasi tu, pergerakan dia kan. Macam kita menulis, melukis, menjahit fine motor kan pakai tangan, so kena latihan. Sama dengan bercakap, dia kena latihan untuk sebutan tu jadi jelas. So kalau kata anak memang ada isu lambat bercakap, dia mula bercakap lambat, biasanya sebutan tu okey lah. Kita kata macam memang akan lambat juga. Tapi kalau let's say anak bercakap tak ada, dah lama dah umur 2 tahun dia start bercakap ataupun setahun lebih dah start bercakap dah kan. Tapi sampai sekarang 4 tahun masih lagi pelat. Kalau yang macam ni dah boleh dah start buat untuk betulkan dia punya sebutan pertuturan tu. Especially kalau dari sudut bahasa dia okey, cuma sebutan pelat tu je yang masalah. So kalau cakap hujung-hujung untuk 4 tahun itu dah delay dari segi uh, perkembangan sebutan lah. So kalau kata anak boleh faham, boleh duduk, boleh follow, boleh je nak buat rawatan untuk betulkan dia punya sebutan tu. Selalunya rawatan sebutan untuk sebutan ni disarankan 4 tahun ke atas ataupun 5 tahun ke atas. Kalau kecil sangat 3 tahun ke bawah kita tak akan buat. Sebab umur 3 tahun ke bawah sebarang bentuk pelat adalah consider sebagai normal. Okay, 3 tahun ke bawah sebarang bentuk pelat, hujung ke, tak penuh ke, salah sebut bunyi ke, kita kira sebagai masih lagi normal. Lepas 3 tahun baru kita tengok mana-mana bunyi yang sepatutnya dah boleh dapat. Dia macam tu. Okay. Anak 2 tahun 6 kalau cakap dia faham, vocab kefahaman okey tapi tak sebut vocab. Okey. Sebenarnya vocab kefahaman dia ada 2 tau vocab. Satu vocab kefahaman, satu vocab yang disebut. Okey, untuk faham, untuk faham proses je berbeza. Untuk sebut proses je lain. Dia bukan proses yang sama dekat otak. Even otak yang memproses benda tu pun pada bahagian yang berbeza. Untuk faham dan sebut. Faham bahagian otak lain, sebut bahagian otak lain. Sebab tu, sebab tu kalau kes-kes, ni kes orang dewasa lah, kes stroke saya cerita. Kalau kes orang yang kena stroke, pasal tak ada yang stroke, dia boleh bercakap tapi dia tak faham pun. Kita tak faham apa-apa cakap. Macam merapu je bercakap tapi dia boleh bercakap. Ada orang stroke yang faham tapi tak boleh cakap. Sebab bahagian otak yang rosak tu di bahagian beza. Tapi untuk anak-anak yang tak kefahaman okey, ni bukanlah saya kata kena stroke, otak rosak ke tak. Saya nak cerita tentang bahagian otak tu tadi. Okey? So bahagian otak yang berbeza yang proses. That's why sebab tu kalau anak faham belum tentu dia boleh sebut. Belum tentu. Okay. And kena ingat rules ni. Kefahaman memang lebih banyak daripada yang disebut. Bukan faham 10, sebut 10. Bukan. Itu kita. Kita boleh terus sebut masa tu sebab kita dah ada ability untuk yang bagus untuk mengolah mulut kita ni nak bentuk macam mana rupa. Kita dah ada kebolehan tu. Kita orang dewasa. Untuk kanak-kanak, dia belum ada lagi kemahiran tu. Dia masih lagi tengah cari macam mana lah nak gerak bibir, lidah. Macam mana nak gerak buat bunyi tu. Tak tahulah nak gerak macam mana. Lidah tu mana satu bahagian nak gerakkan besar lidah tu dalam mulut. Nak letak kat mana lidah tu nak hasilkan bunyi tak nampak. Kita sebab kita dah tahu, kita dah biasa dengar dan kita dah ada feedback tu daripada kecil dulu kan sampai dah tua sekarang ni. Kan? Orang muda lah, saya lah yang tua tu. Okay. So kita dah tahu dah, kita dengar, kita tahu kedudukan lidah tu dekat mana. Untuk anak yang tak pernah bercakap, dia dengar, belum tentu dia tahu lidah tu nak letak kat mana untuk hasilkan bunyi teh. Mana nampak lidah kat mana? Visually tak nampak. Betul tak? Sebab tu kadang-kadang anak tu faham tapi nak sebut tu dia akan ambil masa. Sebab tu untuk anak belajar sebut digalakkan untuk kita ajar dulu bunyi-bunyi yang mudah yang dia senang nampak pergerakan mulut ni dulu. Sebelum kita nak ajar perkataan yang melibatkan pergerakan lidah yang dia tak nampak, susah. Macam ni saya bercakap. Bayangkan kalau tak ada suara kan. Saya bercakap.
Cuba tiru nak tengok buat bunyi tu, jadi apa? Kau tak dengar? Kan dia kena dengar. Dia kena dengar dan kena really tapi berbeza kalau saya kata, "Wah." Kan kalau tak dengar pun boleh ikut kan, mesti macam, "Wah." Kalau dengar of course lagi senang. Sebab tu digalakkan untuk anak yang macam belum bercakap lagi, kita ajar bunyi dulu walaupun dia faham. Sebab kefahaman dengan sebutan lain tau. Dia proses yang berbeza. Nak faham, kita just faham je lah. Kita dengar, kita tahu tu apa dan benda tu dah kira faham. Untuk sebut, otak kena bagi arahan ni. Nak gerak bibir, lidah ni, semua small muscle. Dekat lidah kita saja ada beratus-ratus fiber yang kena digerakkan. Bibir ni muscle ni penuh macam ada muscle kecil besar. Daripada pipi punya muscle kan. Kalau belajar tentang masa, sangat banyak otot yang terlibat untuk menggerakkan bibir je. So dia macam nak gerak macam baru nak belajar macam tulis. Kan mula-mula anak pegang pensel macam gini, mana reti pegang macam ni sebab dia is a fine motor. Ini pun fine motor. Right, so that's why kita ajar yang senang dulu. Ajar bunyi dulu. Wow! Bukakan wow! Banyak tekankan bunyi lah. Bukan tak boleh ajar perkataan. Boleh ajar. Tapi jangan expect dia sebut dulu. Kita sekarang ni kita fokus kepada untuk dia sebut bunyi dulu. Kita tengok yang mudah-mudah. Kan macam contoh buat bunyi dulu ke, main kapal terbang ke, main apa, ataupun sambil makan tu ke. Kan senang bunyi tu. Kan pergerakan mulut pun mudah. Kalau kita tiba-tiba ajar mami tu susah. Sebenarnya kita rasa senang, untuk anak susah. Ibu lagi susah. Ibu. Itu lagi susah sebenarnya. Pergerakan yang buka lebih senang berbanding yang macam ni ataupun muncung. Tu ada kaitan dengan perkembangan kita punya otot lah. Perkembangan pergerakan dia ada explanation dah kenapa dia susah, kenapa dia senang sebenarnya. Okay, tapi saya tak akan explain kat sini sebab dia panjang. Okay, dia panjang. Explanation tu. Kan, so macam tu. So cuba start dulu dengan ajar bunyi. Yang faham, okay fine, dia faham. Tapi jangan expect semua yang anak faham, semua dia akan boleh sebut. Definitely itu wrong idea. Dia even kalau anak yang dah bercakap sekalipun, sometimes ada perkataan-perkataan tertentu yang dia akan take time untuk boleh sebut. Akan ambil masa. Walaupun dia dah bercakap banyak perkataan, tapi ada perkataan dia memang ambil masa untuk disebut. Sebab setiap perkataan tu, pergerakan dia berbeza. Dia perlukan sangat banyak latihan, sangat banyak kita kena aware bila buat mulut gerak macam ni jadi macam mana bunyi tu. Dia melibatkan kita buat dan banyaklah, banyak proses. So that's why jangan expect anak yang faham akan automatik boleh bercakap. Kita yang nak kena bantu dia untuk belajar gerakkan organ ni macam mana. Okay. So boleh ajar start dulu dengan sounds dulu. Yang mudah-mudah. Buka mulut, buat bunyi dulu. Kan. Bunyi-bunyi yang macam tu. Right. OT dan ST apa beza? Okay, OT dan ST beza dia adalah jenis kemahiran yang diajar. Okay, dalam perkembangan kanak-kanak, dia ada beberapa peringkat. Perkembangan kanak-kanak dia ada beberapa peringkat. Biasanya perkembangan awal adalah perkembangan sensori dan juga motor skill. Motor skill lah, macam berjalan, motor kasar, motor halus tu lah. Okay, and then sensori. Sensori ni lebih kepada yang saya cerita adalah otak boleh memproses deria-deria yang ada dekat badan ni, pengurusan diri, pengurusan tingkah laku, yang tu OT. Kan nak uruskan diri macam mana nak belajar pakai baju, pakai seluar, nak baling bola, nak melompat, nak merangkak kalau tak reti kan. So yang itu occupational therapist, sensory dan juga motor skill. Dan ada juga yang pengurusan diri semua tu, toilet train, kan tu banyak. So OT sangat besar, lagi luas daripada speech punya bidang, sangat luas. Kan mungkin kalau tanya otis ni mungkin dia pun sangat luas, dia akan kat hospital daripada kanak-kanak sampai orang dewasa dia ada. Dia punya job scope dia lah. Untuk speech kita fokus kepada bahasa dan komunikasi. Everything sebenarnya yang daripada sini ke atas. Daripada sini ke atas. Kan kita kalau kaki tak boleh gerak, yang tu jangan jumpa speech. Memang speech tak tahu. Tapi kalau everything yang berkaitan dengan sini ke atas, okey.
Yang membuatkan sini. Okey. Sebab tu kalau untuk speech biasanya kita akan rawat pada bahagian satu yang pertama, suara. Kalau orang suara serak, ada masalah dengan suara, suara tak keluar ke contoh dia, okey, tu voice disorder, masalah suara. Ada yang pelat, ada yang gagap, ada yang macam tu lambat bercakap, kan mungkin ada orang-orang yang tak boleh makan, tak boleh nak telan sebab semua melibatkan sini kan. Makan, telan, itu speech. Everything sini ke atas. Kalau aku punya terapis tu dia lebih besar. Tu beza. Kita fokus on bahasa, komunikasi, suara, swallowing, makan. Okay, yang tu speech lah. So dia berbeza kepada kemahiran yang dia ajar tu. Spesifiknya kepada apalah. First word umur berapa paling awal depends. Ada anak sebelum setahun dah ada first word. Tapi jangan lebih setahun 6. Jangan lebih setahun 6. Okay, kalau setahun 6 ke bawah ada first word tu normal. Kalau setahun ke 6 ke atas masih belum ada first word, yang tu kena check. Okay. Alright. Kepada 10, okay. Baca ABC kira 1 sampai 20 jelas sebutan, bercakap kurang. ABC dan 1, 2, 3, 1, 2, 3 sampai 100 pun kalau dia boleh kira, kan 1 sampai 100, vocab tu kita tak pakai untuk bersembang. It's not a communication punya vocab. It's not apa maksudnya, kita orang dewasa yang dah tahu tentang kuantiti, yes kita pakai. Nak beli tu 1, kan, nak 2, nak 3. Sebab kita dah faham konsep kuantiti, bilangan. Untuk anak yang boleh counting, kan, 1, 2, 3, yang tu dia menghafal sequence nama dia. Dia tak tahu pembilangan, cuba tanya dia. Bagi 2 biji guli memang dia tak akan tahu pun 2 biji guli tu berapa banyak. Maksudnya berapa. Dia boleh count. So dia hafal the sequence. Sama dengan ABC, dia hafal the sequence of ABC. And also just kenal simbol je lah. Kan, bentuk macam ni bunyi apa tu, nama dia A, nama dia bukan bunyi. Dia tak faham pun A tu bunyi dia A. Tak faham. Dia tak tahu lagi. Yang dia tahu bentuk macam gitu, nama dia A, nama. Dia tahu nama. Kalau macam ni, nama dia 3. Dia macam kalau kita tukar nombor tu, kita letak gambar buku. Objek bentuk macam tu, nama dia buku. Dia mengenal simbol. Okay, tapi untuk nombor, simbol huruf, simbol nombor, kita tak guna untuk bersembang. Kita tak ambil guna untuk bercerita tentang apa yang kita tengah main. Kita tak guna, kalau kita main kereta, kita tak pakai nombor dan even tak pakai ABC. Kalau kita jalan kat luar, tengok benda kat luar, kita nak cerita dekat orang apa yang kita nampak, kita tak guna ABC dan nombor tadi ni. Faham tak? Kenapa anak tak boleh kurang bercakap? Sebab vocab untuk bercakap tu kurang. Vocab untuk sembang tu. Yang tu yang kurang. Kan? Dia tak ada kaitan dengan ABC atau 1, 2, ada nombor 1 sampai 100. Sebab benda tu is not, meaningless. Tidak bermakna pun untuk dia. Dia just hafal, dia boleh kenal, so what? Dia nak pakai bersembang guna 1 sampai 100, tak boleh. Nak minta makan dengan nombor 1 sampai 100 pun tak boleh. Nak minta makan dia ada vocab dia. Nak cerita tentang apa yang kita suka ada vocab dia. Dan setiap manusia selalunya dia bersembang pasal apa? Manusia, kita manusia, anak kita pun manusia, selalu kita bersembang, bercakap dengan orang pasal apa? Mestilah pasal benda yang kita suka. Mestilah pasal benda yang kita tengah buat. Benda yang kita minat. Kan kita bercerita tentang benda tu, anak tadi ada tak vocab tentang apa yang dia minat? Cukup tak vocab dia berkaitan mainan yang dia suka? Cukup tak? Untuk bercerita banyak tu cukup ke tak? Ke dia kenal je kereta? Dia kenal kereta tahu. Nak cerita apa pakai nama kereta, perkataan satu je kereta? Tak boleh nak cerita. Nak sembang tak boleh. Nak sembang banyak mana kalau ada vocab satu kereta je. Dia tak ada nak cerita pun pasal kereta tu tengah buat apa yang berlaku, kereta tu tengah, apa yang berlaku, jadi dekat kereta, apa yang dia tengah buat dengan kereta, apa lagi yang boleh dibuat. Kan apa perkataan-perkataan yang terlibat masa main kereta ni, kita cerita pasal apa yang kita tengah bercakap dengan dia, itulah perkataan yang kita nak dia tahu.
So vocab untuk bersembang tentang minat dia tu yang dia tak ada, sebab tu dia kurang bersembang. Kan. Lepas tu ada banyak nombor ke 1 sampai 1000 pun takkan boleh sembang, sebab mana ada orang bersembang pakai nombor. Betul tak? Dia bergantung kepada apa vocab yang kita ada. Cubalah anda ada, cuba sekarang, contohnya saya tahu bahasa Jawa. Saya tahu siji, loro, telu, papat. Tahu 4 tau. Siji, loro, telu, papat, 5, 6 kan. Dia betul ke salah tak tahulah, tapi lebih kurang macam itulah bunyi dia. Tapi jumpa orang Jawa, definitely saya tak boleh bersembang. Mana ada orang bersembang pakai siji, loro? Kan. Nak minta, katalah kita nak tanya dia, kan nak tanya nak pergi mana, mana boleh pakai vocab tadi tu, tak boleh. So kena tambah vocab yang nak digunakan untuk bersembang. Kan, ni sebab perkataan tu. Okay, 2 tahun. Okay, sekejap, saya tengah combine soalan sekejap. Okay, 2 tahun, ramai 2 tahun ni. Okay, 2 tahun ni untuk anak yang 2 tahun, saya cerita sikit tentang apa kemahiran yang patut dia ada pada usia 2 tahun. Okay, untuk 2 tahun ke 2 tahun setengah, ni 2 tahun ke 2 tahun setengah. Dalam range umur itu. 2 tahun sebulan, 2 tahun 2 bulan apply lah. Alright, 2 tahun ke 2 tahun setengah. Dari sudut bahasa, kefahaman. Faham dia, anak tadi at least, kan biasanya dah boleh faham arahan 2 langkah. Contoh kalau kita bagi arahan sederet 2 step. Contoh kita kata, adik pergi dapur ambil cawan. Pergi dapur ambil cawan. 2 langkah. Dia boleh buat. Adik pergi dapur ambil cawan. Ataupun adik tu ambil bol bagi mama. Ambil bol bagi mama, ambil adik ambil spek tu bagi kat ayah. Tu 2 langkah. Itu kefahaman diorang. Itu dari sudut arahan lah. Okay, and then diorang juga dah faham mungkin soalan. Apa, mana, siapa dah boleh jawab sebenarnya. Tu 2 tahun ke 2 tahun setengah. And tu dari segi faham dia. Okay. And dari segi kita panggil sebagai bercakap. Okay, dari segi bercakap, 2 tahun ke 2 tahun setengah, anda boleh dengar ayat 2 patah ke 3 patah. Selalunya ada anak yang 2 tahun setengah tu dah boleh buat 3 ke 4. Depends lah ikut tahap kecepatan, tapi minimum 2. 2 tahun ke 2 tahun setengah, minimum 2 patah. Paling sikit, paling pendek. Sebab kalau kata 2 tahun ke 2 tahun setengah, masih lagi single word dan belum boleh buat ayat, yang tu kena check balik sama ada kuantiti ataupun kualiti jenis vocab yang anak ada, ataupun adakah anak tadi ni sebenarnya dia memang tak tahu macam mana nak sambung ayat. Dia dah ada vocab tapi tak tahu macam mana nak sambung. So kalau let's say kita tengok, banyaklah perkataan dia, macam-macam jenis dah ada. Kan, banyak. Dah boleh sebut macam-macam. Tapi masih lagi tak boleh sambung ayat. So kalau macam ni kena tengok adakah anak tadi ni dari segi communication dia macam mana, dari segi kognitif dia macam mana. Sebab untuk dia sambung ayat, kita kena ada kefahaman setiap ayat, perkataan yang kita sambung akan memberikan maksud yang berbeza. Contoh kalau kita kata nak nasi, maksud lain. Nak susu, maksud lain. Betul tak? Kalau kita kata nasi panas dengan nasi sejuk, lain maksud dia. Dia jadi lebih spesifik. Kalau kita kata bas besar, bas kecil, maksud dia lain. Dia merujuk kepada objek yang berbeza. Kalau kita sebut bas, mungkin tak kisah. Mana-mana bas pun adalah bas. Dia general. Tapi bila kita sambung bas besar, dia hanya akan merujuk kepada bas yang saiz dia besar. Dia lebih spesifik. So setiap ayat ada makna. Sebab tu kebolehan anak menyambung ayat bukan saja-saja sambung tau. Sebenarnya by 2 years old, anak dah start faham konsep the idea yang bila dia put words, dia sambung perkataan tu, dia akan jadi lebih spesifik. Maksud dia akan lebih spesifik and respon manusia ataupun orang lain kepada dia akan lebih spesifik. Dia ada understanding yang anak 2 tahun ke 2 tahun setengah ada. Sebab tu dia sambung. Kalau kata anak tak ada that kefahaman, ataupun that's why kadang-kadang tu dia tak sambung sebab dia pun tak tahu macam mana nak sambung, and even dia pun tak tahu benda tu akan bagi different meaning. Dia tak ada idea. Dia tak ada idea pun benda tu boleh disambung. Okay, dia tak ada idea perkataan-perkataan yang dia ada ni boleh sambung dan membawa maksud yang berbeza.
Yes, pembelajaran bahasa memang bunyi macam complicated. Tapi itulah benda yang berlaku kat dalam otak anak tu. Yang kita tak nampak. Itu yang berlaku. Okay, it's about understanding on the concept. And then that's why kalau anak kata dah ada vocab, walaupun tak banyak sangat, kita kena tunjukkan dia. Bila kita sebut dua perkataan, kena bagi contoh. Setiap dua perkataan tu akan memberikan maksud yang berbeza. Kan dia ada teknik dia lah untuk ajar buat ayat ni. Ada teknik dia. Tapi saya tak ajar teknik malam ni. Esok. Esok jangan lupa join. Saya nak ajar tentang apa tu? Ada 4 perkara yang saya nak ajar esok berkenaan kita nak ajar anak bercakap ni. Okay. Ada 4 perkara yang saya nak ajar anda esok malam. Pukul 9 ke 9.30 kot. Live eksklusif. Yang saya akan buat, yang tu saya mengajar. Saya bukan buat Q&A. Yang ni percuma punya session. Nak masuk-masuk, tak nak masuk sudah. Sebab because this session is sesi percuma malam esok. So anda boleh mendaftar, mungkin tim saya dalam ni boleh letak link. Boleh daftar untuk session tomorrow punya session. Saya akan mengajar kan berkenaan apa benda. Kan apa proses, bukan apa proses, apa benda nak buat dia. Apa benda nak pakai. Macam mana cara dia. It's more on the, bukan tentang teknik, tapi lebih kepada anda untuk faham sebenarnya nak kena ajar anak ni bercakap ni apa benda. The foundation apa nak kena anak faham. Okay, so itu tomorrow. Esok saya buat satu live eksklusif. Boleh join kalau nak join. Kalau rasa perlu. Kalau anda rasa nak tahu. Okay. Rasa tak nak tahu tak apa. Sebab kelas tu free. Jadi saya tak kisah sangat anda join ke tak. Message. Oh, Puan Misha ada message kat page ke? Sebab message kalau dekat page ataupun ni selalunya saya punya admin yang jawab. Saya tak sempat nak jawab all the message dekat all the social media. Mungkin selalunya lah saya punya admin yang tengok. Dan selalunya kalau diorang tak dapat jawapan, dia akan tanya saya. Tapi mostly saya punya admin lah yang akan reply. Okay. Saya tak tengok semualah soalan. Okay. Nampak Puan Misha, saya nampak. Puan Misha punya soalan tadi tu kan, 4 years old autism tak ada respon dekat nama kan? Saya dah jawab kan? Kan terlepas tu. Saya dah jawab dah tadi. Kadang cakap terbalik. Sebab tu cakap doktor nak balik boleh, tapi cakap doktor nak balik tak? Tu biasa je. Sebab kita selalu guna perkataan tu dekat dia. Adik nak balik tak? So dia ambil that the whole sentence untuk dia apply in the situation yang dia nak balik. Ada open playgroup terapi. Playgroup terapi nanti bulan sekarang, sebab sekarang tengah running batch 1 dengan batch 2, mungkin bulan 3 ataupun bulan 4 kot kita buka balik untuk the next batch. So sekarang tengah running 2 batch yang dah full lah, yang tu tak boleh masuk dah. Mungkin bulan 4 ataupun bulan 5 nanti the next batch akan mula. So mungkin dalam bulan 3 kita akan open balik untuk playgroup punya registration. Kan. So terhad lah satu batch kita just boleh ambil 30 orang je. Jika anak 5 tahun masih belum bercakap, jerit je. Okay, ini saya sarankan untuk join tomorrow punya session. Sebab yang tu nanti saya akan explain. Okay, so jangan lupa join esok punya sesi live eksklusif pukul 9.30. Ada tim saya letakkan link. Boleh minta link. Kalau tak ada boleh minta kat saya punya tim. Boleh WhatsApp dan minta link tu lah dekat tim. Tapi saya akan live di page pukul 9.30. Tapi kalau takut terlupa, daftar. So nanti tim saya akan remind anda supaya anda boleh join the session lah. Okay. So itu ada 4 perkara yang saya akan ajarkan pada anda esok berkenaan anak kita nak bantu anak untuk bercakap. Anda nak kena faham apa yang sedang berlaku dekat anak tu menyebabkan dia susah nak bercakap. Kita kena faham yang itu dan baru kita boleh tolong. Kalau kita tak faham the condition anak kita dan kita tak boleh nak tolong dia. Betul tak? So tomorrow punya session saya nak bantu anda untuk faham
your child condition. And condition setiap orang mungkin tak sama. Okay, mungkin tak sama. Right. Okay. Banyak soalan. Saya tak mampu nak jawab semua ni. Okay, saya combine je lah Okay. Umur berapa diagnose anak speech delay? Dia tak kisah. Dia bukan tak kisah, maksud saya umur berapa yang kita boleh diagnose anak tu delay. Dia sebenarnya seawal setahun, setahun setengah tu dah boleh dah. Okay, setahun setengah sebab dia ada kemahiran-kemahiran tertentu yang sebenarnya kita boleh tengok. Kemahiran awal tu. Sebenarnya kita daripada kemahiran awal, kita dah boleh tahu anak tu akan boleh bercakap ataupun tidak sebenarnya. Sebelum boleh bercakap, sebelum anak bercakap lagi. Dia ada kemahiran sebenarnya yang kita dah boleh tengok perkembangan tu sebelum dia boleh bercakap. So perkembangan awal tadi sebelum boleh bercakap tu, kalau that perkembangan awal establish dengan baik, sepatutnya dia takkan ada masalah nak bercakap. Tapi kalau perkembangan awal before 1 years old tu ada yang terganggu, kemungkinan dia akan ada masalah bercakap. So sebenarnya by 1 years old, setahun, tapi biasanya kebanyakan kes 2 tahun. 2 tahun. Nak pergi diagnose, selalunya kebanyakan kes doktor akan tunggu 2 tahun. Macam tu. Kalau setahun tu macam susah nak nampak semua kemahiran lagi. Sebab ada kemahiran yang masih lagi belum develop pada umur setahun. Biasanya 2 tahun tu kebanyakan kemahiran untuk bercakap dah patutnya dah establish. Okay, by 2 tahun semua kemahiran awal yang diperlukan untuk membolehkan anak tu bercakap sepatutnya dah establish. So kalau 2 tahun masih lagi belum cakap, that's why kita dah masa ni dah boleh diagnose dah. Dah boleh diagnose dengan, dah boleh nampak lah apa ciri-ciri yang anak tu ada lah. Yang menyebabkan kesukaran nak bercakap tadi. Okay. Alright, dah daftar dah? Dah daftar ke belum? Okay, bagi yang dah daftar tak apa, nanti tomorrow, esok, nanti admin kita akan WhatsApp lah, biasanya WhatsApp ataupun email, mungkin either one ataupun dua-dua sekali, tengok tahap apa tu. Sebab dia pun terhad kan nak hantar sekali-sekala tu. Alright. Kalau anak speech delay ni bukan selamanya kan? Bukan. Sepatutnya bukan selamanya. Kalau kita bantu dia untuk dapatkan balik skill tu. Tapi kalau kita tak bantu, kemungkinan dia boleh berterusan sampai dia besar. Dia macam ada masalah lah. Kita ada masalah. Contoh, kita ada masalah darah tinggi contohnya kan. Kalau kita tidak dibantu, mungkin dengan medication, mungkin dengan exercise ke or lifestyle, tukar lifestyle ke contoh, tidak dibantu, mungkin kita tak boleh nak sembuh ataupun daripada darah tinggi tu tadi. Dia sama macam speech delay ataupun lambat bercakap ni, kalau kita tak bantu, kita tak tolong untuk dia dapatkan balik kemahiran tu, kemungkinan dia boleh sampai besar pun still ada masalah tu. Because dia sendiri pun tak tahu nak bantu diri dia sendiri macam mana. Because dia tak ada kemahiran untuk bantu diri sendiri. So kita yang kena start dulu, and once anak tu dia dah ada foundation, selalunya foundation tu maksudnya dia dah ada language, dia ada bahasa, dia dah start faham connection dengan manusia ni tentang apa. Dah start faham hubungan dengan manusia, macam mana nak connect dengan manusia lain, apa yang dia perlu buat to connect with other people. So selalunya bila dia dah start ada kefahaman ni, dia dah start ada kefahaman sikit-sikit tentang bahasa yang orang pakai. So selalunya dia boleh guna that kemahiran yang dia dah ada tu untuk develop lebih banyak kemahiran lain. Dia macam tu. Sebab tu ada setengah anak bila dia dapat satu kemahiran, kita tengok banyak pula dia belajar sendiri lepas tu. Banyak perkataan dia belajar sendiri dia pakai. Sebab dia dah ada satu foundation, dia dah faham itu guna dia perkataan bila kita sebut macam ni, orang respon macam ni. Dia faham about human, dia dah faham. Tapi kalau kata anak tu tadi dia tak faham pun tentang macam mana nak connect dengan manusia. Kalau aku connect manusia, orang dapat apa? Kan? So dia just tak faham, dia tak faham the connection dengan manusia ni, dia belum faham lagi. So kalau macam tu, dia tak akan ada satu foundation yang nak bantu dia untuk belajar yang lebih banyak. So kita yang kena tolong. So dia bergantung juga kepada anak yang lambat bercakap ni, reason dia kenapa. Apa faktor-faktor yang menyebabkan dia lambat bercakap. Dan mungkin berbeza daripada setiap anak yang delay tadi ni. Tak sama mungkin reason dia. Okay. So dia ada banyak benda lah yang kita tengok, tapi bukan bermakna kalau delay forever delay. Kalau kita dah bantu selalunya 100% saya boleh cakap bila kita bantu definitely akan ada peningkatan. Okay, definitely ada peningkatan sebenarnya.
Ini yang kes-kes yang kita jumpa walaupun peningkatan tu sikit tapi tetap ada peningkatan. Dia tetap sebagai manusia bila dibantu dia akan improve. Tak kisah anak-anak atau orang dewasa, betul tak? Okay. So itulah peranan kita untuk tolong. So tomorrow punya kelas saya akan bantu anda untuk faham dan lepas tu anda boleh bantu anak masing-masing. Alright, saya nak buat sesi sorang-sorang datang, buat one to one tak boleh dah. Ramai sangat tak boleh, tak sempat nak buat. Saya tak boleh nak cater ramai orang. So that's why anda adalah the best person yang saya kena ajar untuk bantu anak tu. The best person. You are the best person, the best therapist untuk ajar anak tu, bukan saya. Bukan terapis lain pun dekat luar sana. You are the best person. That's why saya kena ajar this skill dekat anda semua. So kita jumpa esok pukul 9.30. Okay? Janji Janji tak boleh dicapati tau. Okay. Sampai jumpa saya esok. Okay, siapa yang komen nak jumpa saya esok? Boleh cuba komen I kat situ banyak-banyak sikit nak tengok. Kalau tak ramai saya malas nak buat. Okay. Okay, so esok pukul 9 ke 9.30 lah. Mungkin nanti tim saya inform. Saya pun tak ingat 9 ke 9.30. Mungkin pukul 9 kalau kita nak habis cepat sikit. Biar saya rasa almost 2 hours juga kot sesi tu. Because ada banyak benda yang saya nak share. Mungkin sesi tu akan berlangsung almost 2 hours. Saya okey untuk buat kelas lama-lama. Yang mendengar je saya takut tak faham. Bukan tak faham, tak tahan. 2 jam kan tak tahan. Saya buat kelas saya boleh straight. 9.30. Tim saya cakap 9.30. Okay, pukul 9.30 malam esok jumpa saya, kita sama-sama belajar. Kan ada 4 perkara. Dalam 4 perkara tu pun ada banyak lagi yang saya nak share untuk anda faham. Right, dan kena ingat nak belajar ajar anak bercakap ni bukannya sehari punya kerja, bukan. Saya pun dah 16 tahun. 2 jam, 3 jam pun on. Oh, hebat. 2 jam tau esok 2 jam 2 jam stay. Saya nak tengok siapa yang boleh stay 2 jam dengan saya. Selalunya setengah jam dah tak tahan dah hilang. Hilang lah. Alright, so kita jumpa malam esok pukul 9.30, alright? Thank you so much pada yang join malam ni. Okay, so kita jumpa esok. Saya bantu anda untuk faham dan the foundation. Okay, at least the foundation. Anda faham. Of course, the skill inside tu sangat banyak. Yang tu tak boleh nak diajar dalam masa sehari. At least anda understand your child and apa nak kena buat. Okay, so jumpa esok 9.30. Thank you so much. Bye-bye. Selamat malam. Assalamualaikum.